Buletin Didik 20 Mei bersama saya Media Saleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM akan memberi tumpuan terhadap sekolah daif dan berdepan masalah air di negeri Kelantan serta sekolah orang asli di kawasan pedalaman Gua Musang. Menterinya Fadlina Siddiq berkata peruntukan RM1 bilion bagi pembekalan air bersih di Kelantan yang diumumkan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi hari ini sebahagian besarnya diberi kepada sekolah yang berdepan masalah air. Wajarlah maknanya kita bagi tumpuan pada kemudahan asas ini untuk memastikan anak-anak kita juga mendapat maknanya bekalan air yang mencukupi dalam tempoh yang panas ini. Kita sudah maknanya uruskan dari segi garis panduan itu, maknanya dari segi amaran-amaran. Dalam masa yang sama kita juga cuba memenuhilah kemudahan-kemudahan sekiranya ada yang tidak mendapat akses kepada bekalan air dan juga memastikan mereka yang paling penting untuk mengurangkan aktiviti di luar. Beliau berkata demikian selepas Majlis Jerayawara Pendidikan Madani dan Majlis Sambutan Hari Raya bersama Menteri Pendidikan di Kota Baru, Kelantan siang tadi. Fadlina mengulas pengumuman Datuk Seri Ahmad Zahid berhubung peruntukan RM1 bilion bagi pembekalan air bersih di Kelantan. Katanya peruntukan itu bermula tahun ini secara tata kelola terus, manakala dari segi operasi pula diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Susulan cuaca panas berterusan yang dialami negara ketika ini juga, KPM tidak menetapkan sebarang tempoh kebenaran bagi murid, guru dan anggota kumpulan pelaksana di semua institusi pendidikannya untuk memakai pakaian atau baju sukan. Kebenaran khas itu bergantung kepada keadaan cuaca dan diberikan bagi mengelakkan sebarang komplikasi kesihatan. Dia kebenaran khas. Jadi kebenaran khas bergantung kepada cuaca, bergantung kepada nasihat daripada kita. Tidak buat keputusan KPM semata-mata saja, tapi kita dibantu dan mendapat pedoman daripada Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Alam Sekitar yang sentiasa memantau cuaca dan suhu untuk memastikan bahawa KPM dalam meneruskan aktiviti bersama pelajar dipantau dengan rapi dan kejadian-kejadian yang tidak diingini pun boleh dihalang dan dicegah. Belum ada tempoh Belum. Jadi kita teruskan dulu memakai pakaian seperti mana Datuk Pengarah sebut tadi yang bersesuaian dengan keadaan dan cuaca di Malaysia ketika ini. 3 Mei lalu, KPM memberi kebenaran khas untuk murid dan guru memakai pakaian atau baju sukan yang sopan ke sekolah bagi mengelakkan sebarang komplikasi kepada kesihatan. KPM turut memaklumkan pemakaian tali leher tidak diwajibkan bagi murid yang memakai pakaian seragam sekolah. Dalam perkembangan lain, KPM akan terus bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dan kementerian berkaitan mengenai masalah internet di sekolah luar bandar. Dalam waktu terdekat, pihaknya mengharapkan pelancaran pakej guru EL30 dan M40 iaitu kerjasama strategik Yayasan Didik Negara dan Celcom Digi dapat membantu masalah itu. Kita sentiasa bekerjasama dengan kementerian-kementerian yang lain dalam masa yang sama. Sebab itulah dengan kerjasama daripada Celcom ini kita harap sementara kita menunggu prasarana dan infrastruktur yang lebih kukuh untuk kemudahan internet ini. Jadi pakej-pakej yang ditawarkan ini akan menampung sementara dan memastikan guru kita tidak tercicir dan anak-anak kita tidak tercicir daripada pembelajaran yang memerlukan dari segi keperluan digital ini. InsyaAllah dari semasa ke semasa dengan sokongan daripada Kementerian Komunikasi Digital dan kementerian-kementerian yang lain, kita akan berusaha untuk dapat pastikan maknanya coverage ataupun liputan ini akan dapat ke seluruh sekolah. Pada majlis siang tadi, KPM turut menyerahkan cek bernilai RM105,300 kepada 5 sekolah agama. Selain itu, sumbangan 30 komputer daripada Teta H. Berhad kepada 3 sekolah agama pondok dan cek lebih RM1 juta iaitu sumbangan 1,312 komputer riba kepada 284 sekolah terpilih di bawah kementerian itu. Berhubung kes seorang murid perempuan yang didakwa ditampar oleh guru besar sebuah sekolah di Kota Baru, Fadlina berkata siasatan terperinci sedang dijalankan oleh pihak berkuasa. Saya percaya perkara tersebut dalam siasatan dan saya fikir kita bekerjasama dengan erat bersama JPN dan juga pihak berkuasa dalam kes-kes tersebut dan biasanya tindakan akan diambil selepas siasatan. Jadi bagi ruang pada proses siasatan berlaku dan saya suka untuk ingatkan bahawa ini negara hukum. Jadi proses
mesti berlaku lagi siasatan, kemudian laporan dan kemudiannya tindakan-tindakan yang sewajarnya dalam tindakan pihak berkuasa. Terima kasih. Ya. Ya. Are you aware of this? Ya. Tapi kita sedang tunggu siasatan dan laporan, ya. Fadlina berkata tindakan akan diambil oleh pihak kementerian selepas prosedur siasatan kes selesai. Beliau berkata demikian mengenai laporan seorang ibu berusia 31 tahun yang mendakwa anaknya berusia 11 tahun yang juga murid perempuan tahun 5 trauma untuk ke sekolah selepas ditampar guru besar di hadapan murid lain di dalam dewan sebuah sekolah di sini Mac lalu. 15 sekolah dikenal pasti terjejas akibat kejadian ribut yang melanda ibu negara semalam. Menteri Kejeraya Datuk Seri Alexander Nathalinggi berkata, kebanyakan sekolah terbabit mengalami kerosakan infrastruktur seperti bumbung tercabut dan pokok tumbang. Menerusi perkongsiannya di Facebook, Datuk Seri Alexander berkata Jabatan Kerja Raya JKR Kuala Lumpur ketika ini menjalankan semakan dan siasatan lanjut untuk mengenal pasti jenis dan tahap kerosakan semua sekolah berkenaan. Buat sementara ini, JKR sudah menasihatkan pihak sekolah termasuk guru dan pelajar supaya mengelak daripada memasuki kawasan terjejas sehingga keselamatan lokasi dapat dipastikan. Tambah Datuk Seri Alexander, JKR akan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan KPM untuk memastikan siasatan, kerja baik pulih dan isu keselamatan dapat diselaraskan antara kedua-dua pihak terlibat. Hujan lebat serta ribut petang semalam menyebabkan pokok tumbang di beberapa lokasi di sekitar ibu kota sehingga merosakkan kenderaan, rumah dan menghalang beberapa laluan utama. Jurucakap Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Kuala Lumpur memaklumkan pihaknya menerima laporan berkaitan pokok tumbang di 19 lokasi sekitar ibu negara malam semalam. Bertemu kembali. Peralatan yang digunakan untuk membuat kuih tradisional pada masa kini mungkin sudah melalui banyak perubahan seiring arus pembangunan dan kemodenan. Bagi memastikan perkakasan dan peralatan membuat kuih orang Melayu dulu-dulu tidak dilupakan, satu pameran acuan kuih tradisional diadakan di Ibu Negara. Bertempat di Muzium Negara, pameran acuan kuih tradisional diadakan dengan mempamerkan lebih 50 koleksi acuan membuat kuih tradisional. Ia terdiri daripada acuan kuih putu, kapit, karas dan banyak lagi. Menurut kurator Raja Suryati Raja Ahmad, keunikan acuan kuih tradisional yang dipamerkan itu sukar didapati pada masa kini dan eksklusif dipamerkan di Muzium Negara. Kalau kita tengok ciri-ciri tradisional ni dia berasaskan kepada alam semula jadi. Maksudnya kalau pengukir atau pembuat tu, kalau kita kena ukiran tradisional, dia berasaskan kepada apa yang ada di sekeliling mereka. Jadi ukiran motif-motif ini dibuat oleh masyarakat tradisi ataupun masyarakat Melayu tradisi dahulu kala, berasaskan kepada apa yang mereka lihat, apa yang mereka percaya. Orang kata, kalau lebih kata yang bahasa kalau ilmiahnya orang kata pandangan dunia ataupun kosmologi hidup mereka pada ketika dahulu. Melalui pameran ini juga pengunjung, khususnya generasi muda, dapat menghargai khazanah tradisi yang cukup unik. Dulu cara pembuatan dia lain, sekarang ni lebih moden lah. Kira kalau sekarang ni merupakan acuan tradisional. Jadi macam kita tahulah macam mana cara pembuatan dia dahulu, apa barang-barang yang digunakan dan juga jenis-jenis acuan ni adalah pelbagai. Dia bagi pendedahan dekat orang ramai yang macam selalu macam saya kan, sebab sebelum ni kita tak tahu pun ada acuan-acuan kuih tradisional dekat yang digunakan. Jadi bila adanya pameran acuan ni, saya rasa macam generasi yang dulu generasi sekarang ni ada orang tahu berkenaan dengan acuan kuih tradisional ni. Pameran diadakan sejak April lalu sehingga 31 Julai ini. Menjelang sambutan Pesta Keamatan dan Hari Gawai akan datang, berlangsungnya Borneo Native Festival di Ibu Negara bagi memberi pendedahan keunikan masyarakat di Sabah dan Sarawak. Pelbagai aktiviti kebudayaan telah diatur, khususnya untuk masyarakat Semenanjung memahami keunikan budaya Borneo.
Umpama dapat lepaskan rindu, buat anak kelahiran Sabah dan Sarawak yang menetap di ibu kota, pastinya teringat akan kampung halaman mereka. Bagi meraihkan sambutan Pesta Keamatan dan Hari Gawai tahun ini, Persatuan Suka Seni KL mengambil pendekatan mengadakan Borneo Native Festival di Pasar Seni Kuala Lumpur bagi merapatkan jurang perbezaan budaya bersama masyarakat di Borneo. Bukan sahaja mempromosikan budaya dan juga melonjakkan pelancongan dalam negara, tetapi juga memberi satu pandangan yang positif khusus kepada golongan-golongan belia kita, Gen Y dan Gen Z, untuk still mengingati, menerapkan dan juga memahami budaya itu sendiri. Apa yang menariknya, rata-rata mereka yang hadir sebagai vendor merupakan anak jati Sabah dan Sarawak sendiri bagi mempromosikan keunikan budaya mereka kepada masyarakat di Semenanjung. Sofia Brody mengusahakan kraftangan manik yang sering dipakai sebagai aksesori selepas belajar menghasilkannya daripada ibunya sendiri. Kongsinya, semua corak dan reka bentuk mempunyai maksud dan motif tersendiri. Kraftangan manik ni dia ada unsur-unsur dia tersendiri, ada motif bagi orang Iban dengan juga orang Ulu. Kalau yang design macam ni, ya kalau untuk orang Iban, dia boleh digunakan untuk semasa perayaan. Tak kurang uniknya juga kraftangan oleh pemuda dari Sabah menghasilkan barang kemas tembaga yang dinamakan Vuhanut, di mana kebanyakan coraknya diinspirasikan dari tradisi Asia Tenggara. Setiap aksesori ini dibuat olehnya sendiri, mewujudkan satu nilai sentimental dari nenek moyang kaum Kadazan sendiri yang ingin dikongsikan bersama masyarakat zaman sekarang. Traditionally, we would use our brass in ceremonial as ceremonial pieces like bowls or bells during like any any ritual. But I mean now with changing culture, we use it mostly for decorative pieces like accessories and decorative pieces in the house. Ini merupakan tahun kedua Borneo Native Festival diadakan di ibu negara selepas mendapat sambutan yang menggalakkan pada tahun lepas. Bertempat di Pasar Seni Kuala Lumpur, festival ini berlangsung selama 3 hari bermula 19 Mei hingga esok. Gubahan bunga adalah kreativiti dan kemahiran yang sangat berbaloi untuk dimiliki. Ia terbukti apabila industri perkhidmatan berkenaan semakin mendapat tempat dan permintaan, terutama dalam kalangan generasi muda. Segmen Kerjaya minggu ini akan mendekati kerjaya sebagai penggubah bunga. Merupakan generasi kedua dalam industri perkhidmatan khususnya gubahan bunga, Asfar Abdul Hamidi 39 tahun sudah berkecimpung dalam bidang itu selama 12 tahun. Legasi yang bermula dari minat arwah ayahnya itu kini diteruskan olehnya yang merupakan anak tunggal dalam keluarga. Meskipun mempunyai latar belakang yang jauh berbeza ketika dahulu, Asfar sempat berseluruh dan menekankan di mana tidak tumpahnya kuah jika tidak ke nasi. Mempunyai diploma seni kulinari dari sebuah kolej swasta, dia sempat mencuba pelbagai bidang lain termasuk pemakanan sebelum akhirnya akur dengan minat dalam industri gubahan bunga. Nak kata dipupuk tak juga, saya belajar lah. Saya belajar by myself. Mungkin orang kata the blood is in there kan. Orang kata ke mana nak tumpahnya kuah kalau bukan ke nasi kan. Jadi start pada situ slowly lah saya develop, belajar. Tapi saya memang suka benda yang cantik. So saya akan, orang kata, particular sikit. So memang in terms of that, saya go through day to day, and then orang kata sokongan yang lain, floris yang lain kan. So mengajar sikit sebanyak lah. Tambahnya, bidang ini terbahagi kepada 3, iaitu peruncitan, melalui acara awam seperti majlis perkahwinan dan secara kontrak. Penggiat industri dapat menentukan jadual mereka sendiri berdasarkan pilihan masing-masing dan kesibukan mereka bergantung kepada kekerapan acara yang diambil dalam sesuatu masa mengikut kemampuan. Bercakap soal kecenderungan dan kesedaran orang ramai mengenai pembelian bunga, Asfar berkata generasi sekarang terutamanya lebih bersikap terbuka berbanding dahulu di mana pembelian bunga tertumpu kepada hari kekasih sahaja. Yang generasi muda ni pun dah banyak more to appreciate this kind of things kan. So dia hari ibu, hari cikgu, hari nurse day, hari bapa, konvo. So
very into it lah. Kalau kita nak kata memang sambutan dia agak tinggi daripada sebelum-sebelum ni. Day to day is increasing actually. Starting I tengok customer yang muda-muda about 18 years old, 19 years old pun dia akan datang beli bunga untuk kawan dia. So diterapkan pula macam currently macam saya banyak lah yang saya nampak the parents ajar. So macam bapa akan bawa anak buy mom flower birthday. So diorang lebih yes, diorang lebih orang kata biasa dah. Dia jadi sinonim. Flower ni sinonim. Dulu flower ni luxurious. Betul. Sekarang ni flower ni sinonim je. Azfar turut menekankan satu-satunya cabaran yang dihadapi penggiat industri berkenaan ialah dari segi pemasaran. Terdapat pelbagai pilihan penggubahan bunga di luar sana dari hari ke hari. Justru penggiat industri itu sendiri perlu bijak menggunakan platform sedia ada supaya mereka tidak terus ketinggalan dengan arus digital. Dia turut menyeru orang ramai khususnya generasi pelapis negara untuk melibatkan diri dalam bidang tersebut kerana permintaannya semakin hari semakin tinggi. Program hiburan bercorak muzik misteri nombor 1 di Malaysia, I Can See Your Voice Malaysia, yang diadaptasi menerusi program Korea Selatan, kembali ke kaca TV untuk musim ke-6 dengan barisan hos dan tambahan panel penyiasat baharu. Rancangan itu bakal bersiaran mulai 4 Jun jam 9 malam. Jika sebelum ini rancangan hiburan itu mempunyai 3 panel penyiasat tetap, kali ini ianya tampil berbeza dengan penambahan seorang lagi ahli panel yang dijamin bakal menggamatkan lagi suasana. Penyamar penyanyi dia pun ni berlakon betul. Muka tak mau ketat, tak mau sembang dengan orang. Kita bagi salam pun dia berjawab hati. Jadi situ agak keliru sikit. Tahu kat situ lah. Kita tak boleh nak macam orang putih kita don't judge the book by its cover. Ahli panel penyiasat tetap yang lain ialah Jihan Musa, Kir Rahman dan Baby Shima. Manakala penyiasat undangan yang akan memeriahkan lagi suasana ialah Mariam Yunari, Cik B, Joey Daud, Sweet Kismina, Bel Ngasri dan ramai lagi. Musim kali ini bakal dihoskan oleh Izu Islam serta hos baharu Syiha Zikir. So Syiha rasa macam Alhamdulillah, I'm so happy dapat partner yang Syiha rasa macam tak pressure untuk nak buat kerja. Pergi kerja tu memang fun sangat dan beliau sangat saya rasa profesional bila dia pandai nak menutupi segala kekurangan pasangan dia lah bagi saya. Mereka ditemui ketika majlis sidang media I Can See Your Voice Malaysia musim ke-6 yang berlangsung di Ibu Negara. Program ini bakal bersiaran 11 episod dan mempunyai 4 pusingan untuk artis jemputan mengenal pasti dan menyingkirkan penyamar bersuara sumbang di 3 pusingan awal. Sukan. Cubaan pasukan badminton negara memperbaiki pencapaian Piala Sudirman 2 tahun lalu tidak kesampaian apabila sekali lagi tersangkut di separuh akhir. Kekalahan 1-3 di tangan Korea Selatan itu juga memanjangkan kemarau Malaysia yang tidak pernah menjejak kaki ke perlawanan akhir sejak saingan berpasukan campuran itu dianjurkan pada 1989. Malaysia berada di peringkat separuh akhir Piala Sudirman yang kedua berturut-turut apabila berdepan Korea Selatan di Suzhou, China. Percaturan menurunkan Cheng Tang-ji Toh Yi-wei di perlawanan bergu campuran menentang Seo Sung-jae Choi Yu-jung seakan membuahkan hasil apabila menang 21-11 di set pertama. Tetapi mereka tidak mampu menahan kebangkitan ranking kelima dunia itu apabila tumpas 13-21 sebelum terus tenggelam di rubber set dengan keputusan 7-21. Harapan seterusnya kepada Lee Zijia yang menentang Jeon Hyuk Jin menepati ramalan apabila skuad negara meraih mata penyamaan dari perseorangan lelaki. Zijia beraksi dalam tempoh 35 minit menewaskan lawan yang jauh di ranking ke-69 dunia menerusi 21-11, 21-9. Kielet Shana kemudian menjadi taruhan perseorangan wanita ketika bertemu An Si-yung. Pemain berusia 19 tahun itu menikmati pengalaman bermakna dalam kariernya meskipun tewas 10-21, 13-21 dalam tempoh 32 minit kepada pemain nombor 2 dunia. Harapan sebenar semestinya di bahu juara dunia bergu lelaki Aaron Chia Soh Woo-yik ketika melawan Kim Won-ho Na Sung-seung. Lawan jelas lebih agresif dan tajam dalam setiap pukulan menyebabkan Aaron Woo-yik tersilap langkah.
Wonho Song Seung yang merupakan gandingan meningkat naik menang 21-12 dan terus meninggalkan pemain negara di set kedua hinggalah mencatat 21-11. Kedudukan 1-3 itu menutup peluang bergu wanita Pelitan M. Tina beraksi selaku wakil kelima. Sekaligus kekalahan ketiga dialami Malaysia di separuh akhir selepas 2009 di Guangzhou dan 2021 di Vantaa. Beralih ke saingan Liga Super, Kedah Darul Aman KDA menepati ramalan apabila membenam Kelantan 5-0 dalam aksi yang berlangsung semalam. 3 mata diraih amat bermakna buat skuad Sang Kenari membantu melonjakkan kedudukannya ke tangga keempat daripada kedudukan kelima Liga sebelum ini. Berlangsung di Stadium Darul Aman Alur Star, KDA meneruskan saingan Liga Super 2023 dengan kemenangan besar selepas 3 minggu berehat. Kapten pasukan Manuel Ot meletakkan pasukan tuan rumah di hadapan seawal minit ke-16. Sebelum pemain naturalisasi Litak memastikan KDA berada dalam kedudukan selesa, memasuki babak kedua giliran Manuel Hidalgo mencatat nama selaku penjaring pada minit ke-47 untuk gol ketiga KDA. Kelantan terus dirundung malang apabila skuad Sang Kenari dihadiahkan sepakan penalti pada minit ke-61, William Lira menyempurnakannya untuk jaringan keempat. Jonathan Balotelli menoktahkan pesta gol penuh cemerlang pada minit ke-89. The Red Warrior terus parah apabila buntu meraih kemenangan dalam 8 perlawanan berturut-turut sekaligus kekal di kedudukan kedua tercorot dengan hanya 4 mata keseluruhan. Turut berpesta gol JDT yang menang 4-0 ke atas Kuching City di Stadium Negeri Sarawak. Skuad Harimau Selatan hanya memerlukan 4 minit untuk berada di hadapan menerusi jaringan Fernando Forestieri. Penyerang kelahiran Argentina itu sekali lagi menyerlahkan ketajaman melebarkan kedudukan pada minit ke-36. Namun pasukan tuan rumah kental bertahan untuk kedudukan itu kekal hingga separuh masa berakhir. Memasuki babak kedua, JDT jelas selesa untuk terus menggasak kubu tuan rumah bagi membuka jurang lebih besar. Bergson Da Silva akhirnya berjaya menemui jaringan untuk gol ketiga pada minit ke-70 selepas beberapa percubaannya sebelum itu gagal. Selang 3 minit kemudian, jaringan jarak jauh Juan Muniz menoktahkan kemenangan bergaya untuk JDT. Kemenangan ke-11 skuad Harimau Selatan ini menyaksikan mereka mengumpul 33 mata penuh tanpa tewas sekaligus mendekatkan JDT dengan kejuaraan Liga ke-10 berturut-turut. Sabah gagal manfaat aksi di laman sendiri apabila rekod kemenangan di Stadium Likas Kota Kinabalu sejak awal musim 2023 musnah. Mereka seri 2-2 dengan Terengganu. Tuan rumah mendahului 2-0 hasil tandukan tajam Telmo Castanhira minit ke-28 sebelum Darren Loke menyempurnakan sepakan penalti yang dihadiahkan kepada Sabah minit ke-37. Sabah terus diasak selepas bermulanya babak kedua menyaksikan anak buah Datuk Ong Kim Swee lebih banyak bertahan berbanding pasukan lawan. Hasilnya, Sonny Not menjadi watak penting memusnahkan impian skuad Sang Badak untuk meraih 3 mata. Penyerang kelahiran Haiti itu menemui jaringan untuk Terengganu menerusi sepakan percuma yang diambil dari luar kotak penalti pada awal masa kecederaan. Skuad Petih sekali lagi diberi sepakan percuma 2 minit sebelum whistle penamat. Not sekali lagi menyempurnakannya. Perlawanan tamat 2-2 untuk Terengganu dan Sabah berkongsi mata. Kemeriahan sekitar Hari Pelancongan Cina yang disambut pada 19 Mei setiap tahun mengakhiri Buletin Didik. Saya Medi Salih, salam hormat dan insya-Allah kita jumpa lagi.